أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan sidang penonton rahmati Allah? Buat apa sekarang? Ya, mudah-mudahan dengan setiap pekerjaan yang kita lakukan itu kita dapat merasainya bahawa ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukannya dengan tujuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyakkan doa. Moga-moga kita tidak terjerumus dalam melakukan perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah tuan-tuan, mari sama-sama dengan saya kita sentiasa memperbetulkan niat kita, sentiasa memperteguhkan keyakinan dan juga iman kita, supaya kita dapat sama-sama membentuk diri kita ini menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi perbincangan kita tentang pendidikan penyayang. Ya, dalam siri yang kedua ini saya nak berkongsi apa yang telah dinukilkan oleh penulis dalam buku ini berkenaan tentang pendidikan penyayang. Pada sesi yang lalu saya telah berbicara tentang kefahaman makna dan juga latar belakang terhadap kepentingan pendidikan penyayang ini. Dalam kata lain, perlunya suatu kefahaman terhadap elemen-elemen kasih sayang, kecintaan sesama guru dan pelajar. Ini membentuk suatu bi'ah, persekitaran yang terbaik dalam kita melakukan setiap aktiviti pendidikan kita, sama ada pembelajaran dan juga pengajaran. Jadi pada kali ini sedang penonton sekalian, saya nak berkongsi sedikit maklumat yang dikupas oleh penulis ini tentang pendekatan bersepadu ini. Ya, kerana pendidikan yang nak kita fahami hari ini, bila kita kata belajar ilmu itu, ada dua. Satu ilmu fardu ain, satu ilmu fardu kifayah. Ya, ini dua perkara yang dibicarakan oleh para ulama. Ya, apakah kita belajar Al-Quran itu sudah dikira sebagai pendidikan yang sebenar dalam Islam, ataupun apakah kita belajar ilmu-ilmu sains, matematik, psikologi, bisnes dan sebagainya ini tidak Islamik contohnya. Apakah itu sesuatu yang boleh kita sama-sama renungkan? Jadi dalam konteks kita bicara tentang pendidikan yang dikatakan sebagai pendidikan yang bersepadu ini, sudah tentulah kita nak memahami terhadap apakah pendekatannya, apakah caranya untuk kita memahami bahawa pendidikan yang sebenarnya itu adalah pendidikan yang berasaskan kepada akidah Islam, dari segi akhlak Islam, dan juga dari segi cara hidup yang boleh membangunkan manusia kepada sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi kita umat Islam, setiap perkara yang kita lakukan itu mestilah di bawah garis panduan dan juga rangka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mencapai sesuatu yang terbaik, mestilah yang terbaik itu dalam kerangka keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah dalam perbincangan pendekatan pendidikan yang penyayang ini, penulis cuba membuat sedikit penilaian bahawa bila kita bicara tentang pendidikan secara umumnya, kita lihat bahawa adanya pertembungan di antara pendidikan acuan ala barat dan juga pendidikan acuan Islam yang telah pun ternukil dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa pendidikan sekular yang dipelopori oleh barat, sebagai contoh, gagal membentuk peribadi insan kerana mereka tidak meletakkan dan tidak ada pun dalam kerangka pendidikan itu apa yang disebut sebagai tauhidik. Tauhid itu tidak adalah.
tidak ada dalam kerangka itu. Yang ada hanyalah soal kemanusiaan. Maka terbukti dalam ribuan tahun ini, pendidikan ini gagal membentuk sistem insan itu dengan cara yang baik, yang berteraskan kepada akhlak dan juga jiwa kemanusiaan. Kerana pendidikan mengikut ala barat ini hanya memberi tumpuan kepada aspek keperluan duniawi semata-mata. Apa yang kita buat ini adalah untuk mencapai satisfaction ataupun kepuasan dalam konteks keduniaan semata-mata. Tetapi bagi kita umat Islam, kita nak mencapai nikmat dunia tersebut, tetapi mestilah nikmat dunia itu akhirnya juga membawa kepada kenikmatan dan juga kekuatan kita di akhirat. Itu tidak ada dalam kerangka barat. Kalau kita belajar tentang ilmu, sains, teknologi dan sebagainya, dia tidak ada dalam itu. Maka sebab itulah dalam konteks pendekatan pendidikan bersepadu ini, sebenarnya dalam Islam mendidik ini akhirnya ialah apa? Mengangkat karamatul insan, kemuliaan insan. Kita manusia ini sebenarnya jahil. Kita manusia sebenarnya lemah. Allah jadikan kita seremah-lemah. Allah jadikan kita ini seteruk-teruknya. Bentuk kejadian kita ini sehina-hinanya. Tetapi bila mana kita dilahirkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka kitalah yang mesti mendapatkan sumber ilmu. Maka dengan ilmu itulah dapat mengangkat karamatul insan, kemuliaan insan, kemuliaan diri kita. Kalau kita ada ilmu dan ilmu itu kita gunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi insan yang mulia. Tetapi kalau kita tidak menggunakan ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri kita untuk tahu terhadap apakah tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, maknanya kita telah menghina, merendah-rendahkan sifat kemanusiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam konteks pendidikan, kita mesti sama-sama memahami bahawa dalam pendidikan ini aspek-aspek yang penting, bila kita mendidik, berkaitan tentang aspek akal, kognitif, dalam mencapai kualiti pemikiran kita. Kenapa kita belajar? Kerana kita nak faham. Kenapa kita belajar? Kerana kita nak tahu sesuatu itu boleh membezakan antara baik dan buruk, dan kita tahu untuk membuat satu keputusan, dan keputusan itu keputusan yang terbaik mengikut ilmu yang kita ada, menggunakan akal kita, kognitif pemikiran kita dalam setiap bidang-bidang yang kita lalui. Jadi untuk mencapai apa tuan-tuan akhirnya? Kecemerlangan dunia dan akhirat. Jadi itu penting, kerana dalam konteks pendidikan, di sekolah, di universiti sebagai contoh, di mana-mana sahaja, pendidikan itu adalah untuk mengembalikan karamah insaniyah, the dignity of human being. Ini tidak dibicarakan dalam falsafah-falsafah lain. Dengan ilmu yang kita belajar itu dapat membentuk saksiah dan akidah seseorang untuk mengintegrasikan ilmu wahyu dengan akal. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan segala nikmat di atas muka bumi ini supaya akal berfikir. Kita dapat kesihatan sebagai contoh. Kerana apa? Kerana kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama, kesihatan itu juga merupakan suatu anugerah yang dapat kita gunakan sebagai manusia memelihara kesihatan kita. Makan, minum, menjaga kebersihan, itu juga merupakan faktor-faktor yang juga menyumbangkan kepada kesihatan yang terbaik dalam kehidupan kita pada hari ini. Sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah bila kita bicara tentang pendidikan penyayang ini, Islam sudah tentu dan sepastinya memberikan penekanan yang sangat besar dalam konteks mendidik generasi menjadi generasi yang karamah, yang mulia. Kemuliaan mengikut rangka Islam itu yang sebenarnya. Maka sebab itulah, dalam arti kata kita nak membina kekuatan-kekuatan pendidikan Islam, bukan hanya semata-mata nak menjadikan kita manusia yang pandai, manusia yang hebat, bukan setakat pandai dari segi akal, tapi juga
jiwanya juga terbina dengan kesedaran terhadap kualiti kehidupan, pendidikan Islam adalah komponen untuk membentuk inteleknya, rohaninya, emosi dan juga jasmaninya. Ini sesuatu yang sangat besar. Sumbangan pendidikan Islam dalam kita nak menjadikan kita manusia yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sumbangan membentuk emosi, jasmani, rohani dan juga dari segi intelek kita. Ini ya, saling berkait, saling memerlukan, membentuk manusia yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya semata-mata akalnya hebat. Kalau akalnya hebat kan, tetapi jiwanya lemah. Jiwanya hebat, akalnya lemah, tak cukup. Dia mestilah mempunyai suatu interrelated, hubungan yang cerakin, yang hebat. Kekuatan ilmu itu diselaputi dengan emosi dan jasmani yang kuat. Macam sebagai contohlah tuan-tuan, ya, kita belajar ilmu agama ni cukup hebat, bertahun-tahun belajar Quran, hadis, sunnah dan sebagai contoh. Tetapi bagaimana kualiti tauhid kita, jiwa kita ini, apakah kita benar-benar mempunyai kekuatan dalam membuktikan ilmu yang kita belajar? Ada orang hebat, ya, belajar ilmu agama, berubah ke negara-negara, berhijrah ke berbagai-bagai tempat, balik menjadi seorang alim sebagai contoh. Tetapi bagaimana kualiti dalamannya? Ya, ilmunya hebat, jiwanya hebat, jasmaninya lemah sebagai contoh. Ada orang kadang-kadang seorang yang memang jasmaninya hebat, ya, fikirannya hebat, tapi jiwanya, rohnya itu lemah kerana kurang dengan apa yang disebut sebagai zikrullah. Yang tidak boleh begitu. Ya, pendidikan ini seharusnya pendekatan yang bersepadu, memakmurkan alam, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pendidikan Islam ini tuan-tuan, saya bawa tuan-tuan pun sedia maklum, ya, melihat kepada tumpuan perhatian kita kepada pendidikan yang kita sebut sebelum ini sebagai pendidikan penyayang, ialah bagaimana dalam kita melaksanakan proses pendidikan itu, setiap elemen, gurunya, persekitarannya, modul yang kita sediakan untuk mengajar itu haruslah diberi penekanan kepada pembinaan potensi. Ya. Kalau kita belajar ilmu psikologi sebagai contoh, kerana apa? Kerana supaya manusia itu berfikir dan memahami bagaimana kejadian Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Manusia itu dianugerahikan akal, dianugerahi jiwa, dianugerahi emosinya. Kerana itulah kita faham, bukan hanya faham Al-Quran, hadis Nabi SAW, tapi juga kita belajar ilmu-ilmu yang lain, yang juga ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jangan mudah kita label ini ilmu yang kafir, ilmu yang tak betul, hanya ilmu Quran sahaja. Jadi ini suatu yang kebingungan yang sukar untuk kita padamkan. Jadi penting diikuti pula dengan pengajaran, dengan hal-hal semasa sebagai contoh. Kerana akal kita ini harus dididik dengan memahami waqi', hal-hal persekitaran kita, realiti semasa kita. Jadi pengajaran dan pembelajaran itu haruslah lebih berkesan kerana dia mengaitkan soal pembinaan jiwa. Manusia yang disebut sebagai karamatul insan, insan yang mulia itu adalah kerana emosinya hebat, ya, dari segi inteleknya hebat, dari segi rohaninya hebat, apatah lagi dari segi jasmaninya yang hebat. Ini bagaimana tuan-tuan, ya, untuk kita nak membentuk suatu suasana penyayang ini, maka kita harus melakukan sesuatu strategi, bagaimana untuk merancang, bagaimana untuk mengatur kegiatan-kegiatan bagi merangsang perasaan kasih sayang antara guru dan murid, antara guru, antara murid-murid dalam konteks pendidikan yang sebenarnya. Cuba tuan-tuan tanyalah kepada anak-anak murid masing-masing di sekolah ataupun di universiti, kalau mungkin sebahagian besar daripadanya pensyarah, seronok ke datang sekolah ni atau seronok ke datang universiti ni? Jadi kalau ada yang kata tak seronok, mana kita kena lihat keterujaan kita dalam belajar sebagai contoh. Saya belajar ni ustaz sebab mak ayah saya suruh sebagai contoh. Jadi kita kena lihat. Sebab itu kadang-kadang ada setengah pelajar bila belajar mereka dipaksa oleh ibu atau ayah mereka, maka bila belajar itu dia belajar dengan cara yang tidak sesungguhnya, dengan tidak sepenuh perasaan.
Maka ini menjadi cabaran kepada guru. Ya, saya belajar ni ustaz sebab saya tak minat bidang ini, saya nak minat bidang lain, tapi kena ikut arahan ibu dan ayah saya. Jadi ini cabaran. Bagaimana seorang guru mampu untuk melakukan sesuatu bagi menjadikan pelajar-pelajar mereka memahami kembali tanggungjawab mereka, walaupun mungkin hakikatnya dipaksa oleh ibu dan ayah, tapi sebagai anak, keredaan ibu itu penting, ayah itu penting dalam konteks pembentukan diri kita. Maka kenapa tidak kita juga sama-sama turut menyokong usaha tersebut, berusaha sendiri bagi mencapai matlamat kejayaan dunia juga dan juga di akhirat. Sidang penonton dirahmati Allah sekalian, pada petang ini saya melihat bahawa tuntutan amalan penyayang ini sangat penting. Tidak mudah sebenarnya, saya tahu tuan-tuan, saya mungkin bercakap dalam konteks teori ataupun realitinya mungkin tidak semudah yang sebagaimana yang kita boleh cakapkan. Namun demikian, apakah kita hanya bersifat, kita katakan, menyerah sahaja? Macam saya pernah sebut sebelum ini, ada setengah rakan-rakan teman guru-guru saya pernah menyatakan bahawa tak mudah untuk kita nak bagi muka, nak menyayangi pelajar-pelajar. Bagi setengah tempat ini pelajar ni samsing, pelajar ni bermasalah sebagai contoh. Tapi bagi saya seorang guru, kita harus be proaktif, be positif, bahawa dalam dunia kehidupan pelajar-pelajar ini kita tak tahu daripada latar belakangnya, kita tidak tahu ke manakah mereka, kita pun tak pasti apakah pelajar-pelajar kita ini akhirnya akan menjadi pemimpin negara atau masa akan datang. Cuma kita yakin bahawa mereka adalah generasi penerus kepada generasi pada masa hari ini. Maka apakah kita terus melabelkan mereka apa nak jadi-jadilah? Apakah cukup cara sedemikian bagi membentuk generasi masa akan datang? Sudah tentu tidak. Bagi saya sebagai pendidik, kita harus positif, proaktif, dan kita mesti melakukan sesuatu bagi mendepani sifat-sifat dan pelajar-pelajar kita yang kita katakan sebagai bermasalah tadi. Jadi elemen sifat kasih sayang kepada anak-anak pelajar-pelajar kita merupakan sesuatu yang sangat fitrah sifatnya. Sangat fitrah sifatnya, tuan-tuan. Sebab itu saya katakan bahawa sebagai pendidik, kita yakin bahawa pendidikan yang nak kita lakukan ini selalu merupakan tanggungjawab yang kita lakukan, meneruskan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Oleh yang demikian, sebagai guru kita tidak boleh frustrated, kita tak boleh gundah gulana bila kita mendepani cabaran pendidikan anak-anak kita ini yang mungkin bermasalah. Kita harus positif dan juga melakukan sesuatu untuk mendidik mereka. Mungkin perlukan masa lah, bukan tak mudah sebagai setengah pelajar ni kita cakap 1-2 kali dia faham dah. Ada setengah pelajar berpuluh-puluh kali tak faham. Tapi itulah cabaran kita sebagai pendidik, kerana kita akan berdepan dengan pelajar-pelajar kita yang mungkin pelbagai latar belakang, masalah dan cabaran dan sebagainya. Kerana itulah sifat penyayang ini sesuatu yang fitrah, dalam keadaan mana sekalipun, kenakalan yang setinggi mana sekalipun, tuan-tuan sedang penonton, rakan-rakan saya di luar sana, sudah tentu ada dalam jiwa mereka nilai kasih sayang. Itu keyakinan saya. Dalam kita mendepani elemen-elemen cabaran-cabaran yang kita hadapi dengan suasana pendidikan, persekolahan, latar belakang keluarga, sebagai guru, kita harus yakin bahawa dalam kita mendepani cabaran pelajar-pelajar kita yang mungkin bermasalah, quote-unquote ini, sebenarnya di sana ada ruang-ruang nilai kasih sayang yang tersimpan. Tuan-tuan, saya pernah berjumpa sebahagian kecil daripada pelajar-pelajar sekolah. Ini pengalaman sahajalah, yang mungkin tuan-tuan lebih banyak pengalaman daripada saya, tapi pengalaman saya ini saya nak berkongsi sahaja. Saya tidak sebut siapa, tapi kita berdepan dengan pelajar-pelajar yang memang kita katakan sangat mencabar. Tapi bila mana kita berjaya masuk ke dalam jiwa mereka dan memahami apa yang berlaku persekitaran itu, alhamdulillah kita dapat meneroka jiwa dan perasaan pelajar-pelajar ini bahawa mereka sebenarnya ketandusan kasih sayang. Saya tidak nak menyalahkan ibu dan bapa, sebagai pendidik kita percaya bahawa kadang-kadang ada kekurangan, kelemahan di sana sini,
Mungkin ada kelemahan ibunya, kelemahan ayahnya, kelemahan keluarganya, social supportnya, kampungnya, rumahnya, taman, yang menyebabkan anak-anak itu menjadi berbeza dengan dia. Sebab itulah, kalaulah pelajar-pelajar ini berjumpa dengan guru-guru yang terbaik sebagai contoh, maknanya insya-Allah yang datang daripada jiwa yang gejolak yang tadi itu dapat nilai kasih sayang daripada seorang guru, mereka boleh menjadi orang yang lebih baik sebenarnya. Jadi nilai, fitrah, sifat, bukan setakat manusia. Kalau kita lihat sifat penyayang ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu proses bagaimana ianya mencipta suatu hubungan kasih sayang atau ukhuwah yang kuat. Ini penting dalam kita nak menyampaikan maknanya erti kasih sayang dalam pendidikan. Maknanya kita perlu berkorban, berusaha untuk melakukan sesuatu sifat-sifat kita sebagai guru, antaranya sebagai contoh kata-kata kita, ucapan yang kita sampaikan kepada pelajar-pelajar kita sebagai contoh ialah ucapan-ucapan yang boleh memberi kesan kepada jiwa anak-anak, bukan memberikan rasa marah, rasa geram apa yang kita sampaikan. Wa imma kita nak memarahi mereka sekalipun, bagi saya boleh marah, boleh tegur, tapi biarlah ianya sesuatu yang boleh memberi kesan kepada jiwa anak-anak. Ini cabaran, tidak mudah. Saya yakin, saya percaya bahawa tidak mudah. Tapi di sinilah bagaimana kita nak mendidik diri kita ini supaya menjadi guru yang benar-benar dapat menjadi contoh kepada anak-anak murid kita. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, walau di mana pun kita berada, ada beberapa pandangan yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa yang ini. Antara yang saya nak sebut ialah bagaimana seorang tokoh pendidikan, Dr. Abdul Rahman Nahdawi menyebutkan bahawa pendidikan kasih sayang ini sebenarnya adalah untuk menyuburkan bakat dan potensi pada jiwa anak-anak. Seperti saya katakan tadi, maknanya bila guru tu yang hebat adalah mereka yang mampu memberi kesan kepada jiwa anak-anak itu, menyuburkan bakat mereka, menyuburkan potensi mereka. Kadang-kadang anak-anak yang pendidikannya tak berapa nak baik ini sebagai contoh, sebagai contohlah, guru itu mampu memberi kesedaran kepada mereka bahawa di mana potensi yang ada, di mana bakat mereka yang ada yang mereka boleh lakukan. Sebab itulah perkembangan diri, proses pemeliharaan diri itu, penyuburan bakat itu sesuatu yang sangat penting supaya anak-anak itu membesar dalam suasana yang kondusif, yang sempurna. Ini penting, tuan-tuan, Maka sebab itulah penting rakan-rakan saya, teman-teman saya yang mungkin di luar sana seorang pendidik, seorang guru, kita lihat guru ini menggantikan ibu dan bapa. Anak-anak berada di rumah ini kadang-kadang masanya lebih singkat daripada apa yang berada di sekolah. Di sekolah daripada pagi sampai ke petang bagi kalau yang bersekolah, memang penuh masa yang emas itu ialah di waktu siang itu bersama dengan guru-guru. Balik rumah dah malam, kadang-kadang ibu ayah sibuk bekerja, mungkin ada yang outstation. Kadang perjumpaan itu amat terbatas sekali. Maka sebab itulah ibu bapa, guru-guru ini menggantikan ibu bapa. Wajar sekali pendekatan penyayang, antaranya ialah komunikasi guru kepada pelajar-pelajar, bergaul, cara-cara menangani kerenah pelajar-pelajar. Ini juga suatu yang mungkin saya percaya bahawa perlu diberikan latihan kepada guru-guru kita di luar sana, insya-Allah, supaya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti, bukan hanya untuk sekolah kita ataupun institusi pendidikan kita, malah menyumbang kepada pembangunan masyarakat pada masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup untuk siri ini. InsyaAllah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh sambung lagi beberapa perkara-perkara yang berkaitan tentang pelaksanaan, berkongsi sesuatu yang apa yang telah ditulis oleh seorang penulis ataupun tokoh daripada merupakan seorang guru, yang juga pernah berpengalaman dalam sektor pendidikan Islam di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi ini sesuatu yang dikongsikan bersama dan saya menyampaikan sebagai seorang pendidik. Saya yakin bahawa kita semua dapat manfaat daripada apa yang telah saya sampaikan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada keberkatannya, ada kebaikannya,
Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, kita jumpa lagi dalam siri yang masih akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.